Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Noor, pelajar dari Universiti Teknologi Mara, bahagian kampus Puncak Alam. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang konsep kehidupan selepas mati dalam agama Zoroastrianisme dan kita buat perbandingan dengan agama Islam. Okey. Okey, konsep kehidupan selepas mati ini kita bahagikan kepada empat, iaitu alam kubur, alam kiamat, syurga dan juga neraka. Okey, mari sama-sama kita dengarkan. Okey, untuk poin pertama, kita akan membuat perbandingan tentang pandangan konsep alam kubur antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Ajaran agama Zoroastrianisme mengatakan bumi atau tanah dan juga api merupakan dua unsur yang sangat suci. Oleh kerana itu, mayat si mati tidak boleh ditanam kerana akan mengotorkan tanah, dan juga mayat tidak boleh dibakar kerana akan mengotorkan api membakarnya. Oleh itu, mayat-mayat ini akan diletakkan di dalam sebuah menara yang dinamakan Menara Sunyi. Menara ini adalah menara yang terbuka yang digelarkan Dhamma dalam bahasa Zoroaster. Menara sunyi ini tidak berbumbung supaya ia dapat didatangi oleh burung-burung gagak untuk memakan mayat tersebut. Tetapi bagi orang Parsi yang beragama ini, jumlah mereka tidak ramai. Jadi mereka membina keranda yang diperbuat daripada logam untuk menyimpan mayat dan mengelakkan mayat daripada menjadi reput dan mencemari bumi sebagai gantian dahma, kerana mereka tidak mampu mengadakan menara sunyi tersebut. Manakala konsep alam kubur dalam agama Islam pula merujuk kepada alam barzah. Ia merupakan tempat persinggahan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum dibangkitkan kembali oleh Allah untuk perhitungan di hari kiamat. Di dalam kubur, si mati akan diperlihatkan tempat yang kelak akan dihuni olehnya setelah dibangkitkan, sama ada ditempatkan di syurga atau di neraka. Di alam kubur ini, si mati juga menghadapi saat-saat melihat malaikat maut, menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, menghadapi hisabnya hari kiamat, di mana dia akan ditanya di hari kiamat itu, dan yang paling utama ialah menghadapi nikmat ataupun siksa kubur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Poin yang kedua pula ialah perbandingan pandangan konsep kiamat antara Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Bagi penganut Zoroastrianisme, mereka percaya pada hari kiamat, di mana pada waktu itu manusia dikembalikan secara jasmani untuk menghadap Tuhan mereka, iaitu Ahura Mazda, untuk pengadilan kali terakhir dengan melalui satu titik ujian bernama Kimbat atau Kibanto Perato. Di bawah titik ini terdapat arus gelombang daripada cairan logam yang menyala-nyala dengan bercirikan titik yang lebih halus daripada rambut yang dibelah kepada 7 bahagian. Mereka yang mempunyai amalan yang baik akan dapat melalui titik ini dengan mudah dan cepat bagaikan terbang dan dimasukkan ke dalam syurga yang dinamakan Paradisa. Manakala orang-orang jahat dan mereka yang tidak mempercayai ajaran Zarathustra akan merasa susah dan terseksa, lalu jatuh ke dalam cairan logam yang membara ini dan dicampakkan ke dalam api neraka yang dinamakan Jahannam. Baik, menurut agama Islam pula, hari kiamat dipercayai merupakan hari di mana Allah membangkitkan seluruh umat manusia dari yang pertama dicipta iaitu Nabi Adam kita hingga yang terakhir di alam kubur ke sebuah tempat bernama Padang Mahsyar. Allah akan melaksanakan penghisaban atau penghitungan amalan atas perbuatan setiap manusia selama hidupnya di bumi ini melalui timbangan yang disebut titian mizan ataupun titian sirat. Titian ini bercirikan sehalus sehelai rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam daripada mata pedang. Hadis riwayat Muslim. Titian sirat ini juga dikatakan berada dalam keadaan gelap, berbau hanyir dan kedengaran api neraka yang sedang marak dan duri yang sedang kait-mengait dari bawahnya. Jadi, jika selama hidupnya sentiasa taat pada perintah Allah, maka dia akan mendapat kebahagiaan dan masuk ke dalam syurga. Tetapi jika
amalannya semasa hidup di dunia ini sentiasa berkubang dalam kemaksiatan dan juga dosa, maka dia menerima kesengsaraan dan masuk ke dalam syurga buat sementara atau selama-lamanya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang bermaksud, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Dan juga firman Allah dalam surah An-Nur ayat 25 yang bermaksud, pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka dan mereka tahu bahawa Allah Maha Besar lagi Maha menjelaskan. Poin yang ketiga pula adalah perbandingan pandangan konsep neraka antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Menurut kepercayaan agama Zoroaster, neraka bukanlah merupakan tempat penyiksaan yang abadi. Neraka hanyalah bersifat sementara dan merupakan tempat penyucian dari noda dan dosa-dosa manusia. Mereka percaya penyucian dosa terjadi pada saat pengadilan hisab, iaitu pada akhir zaman. Pada ketika itu, roh manusia perlu menghadapi dua kali pengadilan, iaitu pengadilan saat kematian dan juga pengadilan umum pada saat hari kiamat, ketika jasad manusia dibangkitkan dan disatukan kembali dengan rohnya. Jadi tidak ada siksaan yang abadi dan semua manusia pada akhirnya masuk ke dalam syurga. Menurut agama Islam pula, neraka merupakan tempat bagi orang-orang kafir dan juga bagi orang Islam yang sombong dan tidak patuh dan taat serta tidak beribadah kepada Allah. Neraka adalah tempat yang penuh dengan kesiksaan, kesengsaraan dan kesusahan yang disediakan untuk orang-orang yang rugi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 81 yang bermaksud, bukan demikian, barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Neraka dicirikan sebagai sebuah tempat yang sempit dan buruk, yang penuh dengan segala urusan yang besar dan menakutkan. Apinya dikatakan terlampau memerikkan, manakala keadaannya sangat panas dengan pintu tertutup untuk para penghuninya. Di dalam api neraka itu terdapat lolongan dan kebisingan suara-suara manusia, iaitu penghuni neraka. Kulit manusia yang halus dan tipis tidak mampu menanggung azab neraka, manakala keperitan azabnya cuba ditunjukkan dengan kesakitan, tercucuk duri, terjatuh dan melecur. Di dalam Quran turut menyebut bahawa neraka mempunyai 7 tingkatan, bermula dengan Jahannam, Lazza, Sakar, Hutamah, Jahim, Sa'ir dan Hawiyah. Sebagai contoh, neraka Jahannam merupakan antara neraka yang paling berat azabnya, di mana ini adalah tempat kembalinya orang-orang Islam yang berdosa yang disebut munafik. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 68 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam terdapat tempat bagi orang-orang kafir? Baik, kita teruskan dengan isi yang keempat, iaitu perbandingan antara konsep syurga antara agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam. Menurut kepercayaan agama Zoroastrianisme, syurga dikenali sebagai huris yang dipercayai mampu dilihat dengan kuasa panca indera. Hanya pandangan ini sahaja yang dapat dikaji berkaitan konsep syurga di dalam agama Zoroastrianisme. Tetapi menurut Syed Amir Ali, beliau mendakwa fahaman ini telah menular dalam kalangan masyarakat Nasrani dan juga masyarakat Islam yang memahami bahawa syurga dan neraka adalah satu tempat fizikal yang wujud setelah manusia meninggal dunia. Jadi beliau menggelarkan mereka sebagai golongan literalis kerana memahami ayat Al-Quran secara literal. Menurut agama Islam pula, syurga yang dikenali sebagai Al-Jannah merupakan tempat kediaman kekal abadi buat umat manusia yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa sebagai balasan atas keimanan mereka terhadap Allah. Dikatakan para ulama bahawa syurga terletak di atas lapisan langit yang ketujuh, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Najm ayat 13 hingga 15 yang bermaksud, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang sebenar pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Dekat dengannya ada syurga tempat tinggal. Mereka yang bersifat jujur, tulus dan sentiasa melakukan amal ibadah dan juga amal soleh dapat memperoleh balasan syurga yang seluas langit dan bumi.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pandangan ulama juga mengatakan ada 7, 8 atau 9 tingkatan nama-nama syurga. Antaranya ialah Jannatul Firdaus, Jannatul Ad, Jannatul Naim, Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aliyah, Darus Salam, Darul Mukamah dan juga Darul Qarar. Namun Jannatul Firdaus merupakan tingkatan syurga yang paling tinggi. Nabi Muhammad SAW menyarankan agar umatnya meminta syurga Al-Firdaus kerana di atasnya terdapat aras yang mengalir daripadanya sungai-sungai di syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 107 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus yang menjadi tempat tinggal. Alhamdulillah, setelah selesai kita merumuskan perbandingan antara konsep alam kubur, kiamat, syurga dan neraka bagi agama Zoroastrianisme dan juga agama Islam, pendapatan yang saya dapat ungkapkan di sini ialah keperluan untuk kita mengkaji tentang kepelbagaian jenis agama ini sangat penting. Ini kerana semakin banyak ilmu yang kita perolehi dan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan dunia ini, semakin kita bersifat berhati-hati agar tidak terpesong pada ajaran agama yang sia-sia. Kepercayaan kepada Tuhan yang satu atau yang esa itu sangat penting kerana setiap ibadah atau perbuatan yang kita lakukan dapat memberi syafaat dan juga manfaat kepada diri kita sendiri di masa akan datang, insyaAllah.